Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Jadi pada pagi ini bersama cikgu dalam kelas Bahasa Melayu. Okey. Baik, hari ini kita akan belajar karangan. Karangan ni sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama karangan yang berformat dan satu lagi karangan yang tidak berformat. Baik. Karangan ni dia adalah salah satu daripada soalan penulisan bahagian C. Dan markah dia menyumbangkan markah yang paling banyak iaitu 25 markah. Jadi bila 25 markah ni sebenarnya dia membantu murid untuk mendapat A dalam kertas penulisan. Baik. Jadi hari ini kita akan buat karangan yang tidak berformat iaitu karangan fakta. Karangan fakta ni adalah salah satu karangan yang tidak berformat dan membantulah murid jika dimasukkan dalam kertas soalan berbanding karangan lain. Baik, suka cikgu jelaskan teknik dan proses menulis karangan sebab kita sebenarnya perlu tahu teknik dan proses yang betul untuk kita menghasilkan karangan yang gramatis. Ataupun dengan bahasa mudah karangan yang bermutu. Jadi bila cikgu nak menanda tu, dia ada kualiti dia. Okey. Baik. Untuk membina karangan ni, teknik dia yang pertama, kamu perlu tafsir dulu tajuk soalan. Yang kedua, kamu perlu bina rangka karangan. Yang ketiga, kamu barulah menulis karangan dan membina perenggan. Sebab karangan ni mestilah bina dalam bentuk perenggan. Berapa patah perkataan? Iaitu 80 hingga 120 patah perkataan. Last kali, bila kamu dah siap, kamu perlu semak karangan tersebut. Lepas ni cikgu akan jelaskan dengan lebih detail. Baik, kita pergi dulu mentafsir tajuk karangan yang pertama tadi kan. Apa itu mentafsir? Okey, kita tengok contoh soalan. Ni soalan untuk karangan pada hari inilah. Iaitu contoh soalan, bukan contoh soalan yang kita akan bina hari ini karangan. Okey, baik. Penyataan dia, masa lapang seseorang boleh diisi dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Satu daripadanya ialah berkebun. Jadi soalan dia, tuliskan faedah-faedah berkebun. Baik. Dia dah bagi penyataan. Masa lapang seseorang boleh diisi dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Jadi dia beri pernyataan, tu tulis karangan. Tak, itu maksudnya kamu tidak tafsir dulu tajuk. Ada yang tulis terus, contohnya menulis faedah-faedah bersukan. Sebab aktiviti masa lapang semua boleh sebenarnya, tetapi dia minta kita buat faedah berkebun. Jadi bila kamu buat faedah bersukan tadi, kamu sudah tidak dapat menafsir soalan tersebut. Dan bila kamu salah menafsirkan soalan tersebut, maknanya kamu telah menghasilkan karangan yang salah ataupun kita panggil terpesong. Bila karangan terpesong, kamu dah dapat menulis dengan cantik, ayat yang dapat dikembangkan dengan baik, tetapi bila kamu terpesong, sayanglah kita akan bagi markah yang sangat minimum. Baik. Jadi soalan kita ini tuliskan faedah-faedah berkebun. Jelas baik. Sekarang kita pergi kepada faedah-faedah berkebun tadi. Yang pertama, dapat menyihatkan badan. Tentulah bila kita berkebun. Yang kedua, dapat menghindarkan kita daripada gejala sosial. Dan yang ketiga, dapat menambahkan pengetahuan. Dan akhir sekali isi tambah pendapatan. Bila kita berkebun tu adalah kita boleh jual kan. Itu adalah dapat menambahkan pendapatan kita kan. Okey. Baik. Seterusnya, kita bina kerangka. Bila kita dah idea tadi, kita boleh bina kerangka. Ini adalah contoh kerangka untuk karangan kita pada hari ini. Yang pertama, kerangka info. Info tu pendahuluan. Pendahuluan
aktiviti masa lapang kita dapat mengusahakan kebun ni, hasilkan apa-apa dan sebagainya lah. Kemudian baru kita pergi perenggan yang kedua, iaitu idea yang pertama tu perenggan kedua. Idea pertama, perenggan kedua dah. Perenggan pertama kita info ataupun pengenalan ataupun pendahuluan. Jangan keliru Baik, idea yang pertama tadi dia kata mendatangkan faedah. Contohnya, bila kita berkebun, dia dapat menyihatkan badan, dan bila menyihatkan badan tu maknanya bila kita berkebun, badan kita akan berpeluh. Bila berpeluh, sihatlah kita kalau kita duduk je, bila nak berpeluh dan bila kita nak sihat. Baik, isi yang kedua ataupun idea yang kedua, terhindar daripada gejala sosial. Seperti, jadi kita tak ada nak buat apa, kita melepak, berpeleseran. Jadi, kita isi masa lapang tadi dengan berkebun, tanam sayur, tanam pokok bunga, dan sebagainya lah. Dan masa kita dapat diurus dengan baik. Baik, idea yang ketiga, menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi siapa yang tak pernah berkebun, boleh dapatkan panduan ataupun ajar daripada ayah atau kakak atau abang, mak yang ajar kita cara berkebun. Dan kita dapat mengenali jenis-jenis tanaman. Kan? Ada tanaman ni kaedah moden dan ada kaedah yang lama, tradisional dan sebagainya lah. Okey, baik. Idea yang keempat, dia dapat menambahkan ekonomi, hasil pendapatan. Contohnya sayur, tadi kita tanam banyak sangat, nak makan tak habis, kita boleh jual. Dan ini dapat menampung perbelanjaan seharian. Dan akhir sekali, penutup. Baik, penutup ni, kita perlu kemaskan dia. Apa kesimpulan, apa daripada yang kita telah ulas daripada idea tadi. Contohnya mendatangkan banyak faedah, dapat mengisi masa lapang dan akhirnya dapat menyihatkan jasmani dan rohani kita. Baik, seterusnya menulis karangan ni kita bina perenggan tadi. Untuk kembangkan isi yang kita, idea-idea kita tadi, kembangkan idea tadi, kamu boleh guna teknik yang cikgu cadangkan ini, iaitu ICK. Yang pertama, kamu letakkan isi, apa dia, menyihatkan badan, contohnya apa dia, kesannya apa dia. Akhirnya, kita dapat menghasilkan satu karangan yang baiklah berdasarkan teknik ICK ni. Boleh gunakan teknik ICK ni dan cikgu galakkan kamu guna untuk membantu kamu untuk menulis karangan dengan lebih baik. Baik, apabila karangan dah siap, langkah yang keempat, kita perlu semak karangan tersebut dari segi ejaan, tanda baca, struktur ayat kita betul ke tak, terbalik ke tak, isi-isi yang kita gunakan tu tersusun atau tak, dan last sekali pemerengganan, iaitu karangan kita cuma 6 perenggan sahaja. Jangan terlalu panjang. Bila panjang awak akan meleret. Bila meleret, banyaklah kesalahan dari segi ejaan, tanda baca, struktur ayat, isi pun dah tak kena bila kita terlalu panjang. Sebab karangan kamu cuma 80 hingga 120 sahaja. Jadi lebih sikit tu tak apalah. Jangan terlalu panjang. Baik. Jadi cikgu rasa itu saja hari ini untuk penerangan berkaitan dengan karangan. Jadi baik, selamat menjawablah menulis karangan dengan baik pada hari ini. Okey, setakat ini saja kelas kita. Sekian, terima kasih. Jadi yang internet kelas kat rumah dia tu kuat, boleh terus tulis dalam Google Form tak apa. Yang cikgu sediakan, semua orang akan isi Google Form untuk isi nama dan kelas sebagai tanda cikgu dapat kesan kamu membuat kerja cikgu atau tak. Terpulanglah nak buat dalam Google Form ataupun buat dalam buku bahagian C, buku karangan kamu. Tapi yang buat dalam buku karangan, buku bahagian C kita tu, kamu tolonglah ambil gambar dengan jelas. Ambil betul-betul, ambil tekak cahaya yang jelas, terang, supaya senang cikgu baca dan tanda. Okey, dan gambar yang kamu snap tu cikgu akan semak dan cikgu akan simpan dan print. Boleh bila buku sekolah nanti cikgu boleh serahkan kepada kamulah tanpa dalam buku pun boleh. Baik. Itu saja setakat hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.